Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3, minggu yang ke-7 untuk hari yang pertama. Okey, pada hari ini, pada minggu ini, tema kita masih lagi kekeluargaan, unit 2, kejayaan keluarga. Kita nak belajar tentang simpulan bahasa di bawah tajuk Mari Bersepakat. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran nanti, murid dapat bercerita menggunakan simpulan bahasa. Okey, apa itu simpulan bahasa? Jom kita tengok. Okey, masih ingat lagi apa itu simpulan bahasa? Okey, kita dah pernah belajar simpulan bahasa dalam pembelajaran kita yang lalu. Okey, ingat lagi tak simpulan bahasa? Ada beberapa perkataan. Macam mana simpulan bahasa ini terbina? Masih ingat lagi? Okey, jadi kita tengok ya. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Okey, dia ada dua perkataan atau lebih. Nanti kita tengok contoh. Okey, yang kedua, simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Okay, contoh tadi kita tengok yang pertama, simpulan bahasa dia ada terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Yang kedua, perkataan tu pula dia bukan membawa maksud asal perkataan tu, dia ada maksud lain. Jadilah ia simpulan bahasa. Contohnya seperti ada hati. Okey, ada hati, dua perkataan kan, satu ada, satu hati. Baik, ada membawa maksud wujud. Okay, ada. Okey. Hati pula membawa maksud organ manusia yang ada dalam badan kita. Tetapi bila perkataan ada dan hati kita gabungkan, dia bawa maksud dia satu simpulan bahasa yang membawa maksud hendak ataupun teringin, ingin ya. Itu membawa maksud ada hati. Itulah yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa. Baiklah, untuk hari ini kita masih lagi menggunakan buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat muka surat 10. Tajuknya Mari Bersepakat ya. Boleh buka buku teks ya, muka surat 10. Okey, ini ialah paparan bagi muka surat 10. Tajuk kita hari ini Mari Bersepakat. Baik, cuba kita tengok. Perhatikan gambar yang ada dalam muka surat 10 ni. Gambar pertama, ada kereta sorong. Dalam ni ada banyak lobak. Okey, kemudian ni ada dua orang pemuda sedang berkebun menanam lobak. Gambar ketiga pula, ni ada tragedi. Tragedi mana tayar kereta sorong masuk dalam lubang. Okey, yang keempat, usaha untuk mengeluarkan tayar yang tersekat, tayar yang terbenam dalam lubang. Okey, jika kamu perhatikan lagi, dalam setiap gambar diberikan frasa. Frasa ni apa? Kata kunci untuk kita bina ayat. Okey, kata kunci yang berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan, yang kita kena guna untuk kita membentuk ayat. Okey, contoh yang pertama, pada gambar yang pertama, frasanya kebun lobak. Frasa kedua, membekalkan lobak. Dan frasa yang ketiga, titik peluh. Okey, titik peluh ni ialah simpulan bahasa. Jadi dalam ayat yang akan kita bina berdasarkan gambar yang pertama nanti, mesti kita masukkan perkataan titik peluh. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Apa frasa yang ada? Pertama, sangat rajin. Yang kedua, mandi peluh. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Okey, dalam gambar kedua ni, frasa mandi peluh ialah simpulan bahasa. Nanti kita tengok apa maksud dia. Okey, kita pergi pula gambar yang ketiga. Frasa yang pertama, tayar kereta sorong. Frasa yang kedua, cari jalan. Dan frasa yang ketiga, keluarkan tayar. Okey, mana simpulan bahasa dalam gambar yang ketiga ni? Ini cari jalan. Cari jalan ialah simpulan bahasa. Okey, kita pergi gambar yang terakhir, gambar yang keempat ini. Apa frasa yang pertamanya? Letak papan di dalam lubang. Yang kedua, bulat hati. Yang ketiga, tekad menarik kereta sorong. Okey, mana dia punya simpulan bahasa dalam gambar yang keempat ni?
Ya, simpulan bahasanya ialah bulat hati. Okey, ada 4 ya. Daripada 4-4 ni lah kita akan membentuk ayat yang bertepatan dengan gambar yang ditunjukkan. Okey, jom kita cuba macam mana nak bina ayat. Okey, sekarang ni kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar pertama tadi kita dah baca, frasanya kebun lobak, membekalkan lobak dan titik peluh. Okey, sekarang cikgu nak terangkan dekat kamu apa maksud titik peluh ni. Apa maksud titik peluh? Titik peluh ialah hasil usaha. Maksudnya bila kita buat usaha, buat sesuatu, mestilah ada hasil dia, kan? Okey, macam mana nak bina ayat? Kita boleh tengok kat sini, ni dia dah bagi contoh ayatnya. Okey, Amin dan Arif adik-beradik. Mana Amin dan Arif ni? Yang baju hijau dan baju orange ni. Ni ialah Amin dan Arif. Mereka merupakan adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Oh, rupanya dua orang ni yang buat kebun lobak ni luas kebun mereka. Kita sambung. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Oh, rupanya ini pembekal lobak hantar ke kedai-kedai. Okey. Kemudian ni ada dua orang, seorang pakcik ni datang tengok, kan. Apa dia cakap? Subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Okey. Kalau kamu perasan, Encik Husin menggunakan simpulan bahasa titik peluh. Okey, cuba kamu kaitkan maksud titik peluh ni dengan maksudnya hasil usaha ni. Perkataan titik peluh, simpulan bahasa titik peluh ni yang membawa maksud hasil usaha. Cuba kita masukkan balik dalam ayat. Jadi ayat yang kalau kita tak guna simpulan bahasa, jadi subur sungguh tanaman hasil usaha kamu berdua. Okey, boleh faham ya? Tapi kat sini Encik Husin ni dia guna titik peluh, dia guna simpulan bahasa. Sama je maksudnya, hasil usaha juga, tapi dia nampak indahnya bahasa tu bila ada simpulan bahasa. Okey, kita sambung. Puji Encik Husin. Terima kasih Encik Husin, balas Amin dan Arif. Okey, nampak ya? Macam mana kita nak bina ayat menggunakan simpulan bahasa dan juga frasa-frasa yang diberikan di dalam gambar. Baiklah, seterusnya kita nak sambung ayat yang pertama tadi, ayat di gambar pertama tadi. Nah, sekarang kita tengok gambar kedua. Tadi kita dah sebut frasanya sangat rajin, mandi peluh, bersungguh-sungguh. Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud mandi peluh. Mandi peluh bermaksud bekerja bersungguh-sungguh. Buat kerja bersungguh-sungguh sampai lencun. Kalau kita fikir secara logiknya, kita buat kerja apa-apa sampai sungguh-sungguh ni, contohlah kita berkebun, buat kerja sungguh-sungguh sampai lencun badan, lencun baju kita basah, kan. Itulah maksudnya mandi peluh. Bermaksud kalau kita buat kerja tak keluar peluh tu, maksudnya tak bersungguh-sungguh lagi lah. Bila dah keluar peluh, bercerau-cerau, berlencun baju tu, itu baru kita namakan dia bekerja bersungguh-sungguh. Okey, macam mana kita nak bina ayat dalam gambar kedua ni? Baik, tengok gambar. Ada dua orang pemuda, kan, Amin dan juga Arif. Mana satu, tak kisahlah. Okey, sekarang ni pasal yang pertama, sangat rajin. Okey, siapa yang sangat rajin dalam gambar ni tunjuk? Ya, mestilah Amin dan juga Arif yang sangat rajin. Dia rajin buat apa? Rajin tidur, rajin makan, rajin belajar, rajin tonton TV. Tak ada kaitan, kan, kalau yang perbuatan-perbuatan tadi. Tapi kalau kita tengok dalam gambar ni yang sebenarnya, Arif dan Amin ini sangat rajin berkebun. Jadi ayat yang boleh kita bina, Amin dan Arif sangat rajin bekerja. Kan, nampak kan? Berkaitan kan dengan gambar ni? Okey, yang kedua kita pergi mandi peluh. Okey, bila cikgu cakap tadi, bila kita rajin bekerja, automatik kita buat kerja ni secara bersungguh-sungguh. Jadi ayat yang kita boleh bina menggunakan simpulan bahasa mandi peluh ialah mereka bermandi peluh ketika bekerja. Okey, kenapa kita guna mereka?
Kenapa tak guna Amin dan Arif lagi? Sebab mereka ini ialah kata ganti nama diri bagi Amin dan Arif. Boleh tak kalau nak guna Amin dan Arif lagi? Boleh, tak ada masalah. Tapi kan lagi cantik, kan lagi elok, kan lagi baik ayat itu kalau kita mempelbagaikan kita punya kosakata. Ini menunjukkan kalau kita pandai ganti-ganti ni, menunjukkan kita ni seorang yang banyak kosakata. Kita bijak menggunakan bahasa tu. Okey, mereka bermandi peluh ketika bekerja bermaksud mereka bekerja bersungguh-sungguh. Maksud buat kerja ni buat kerja sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Okey, kita pergi frasa yang ketiga, bersungguh-sungguh. Apa yang dia sungguh-sungguh? Amin dan Arif ni sungguh-sungguh buat apa? Okay, Amin dan Arif mereka bersungguh-sungguh mengusahakan kebun lobak mereka. Okay, dia bersungguh-sungguh untuk mengusahakan kebun lobak tu. Bukan dia bersungguh-sungguh buat benda lain. Dia usahakan kebun lobaknya. Okey, yang ketiga, gambar yang ketiga, kamu perhatikan tayar kereta sorong ni terbenam dalam lubang. Okey, tengok frasa dia, tayar kereta sorong, cari jalan, keluarkan tayar. Sebelum tu kita tengok apa maksud cari jalan. Berikhtiar mencari penyelesaian. Itu maksud simpulan bahasa cari jalan. Okey, jom kita bina ayat. Macam mana nak bina ayat? Nak bagi tahu bahawa tiba-tiba tayar kereta sorong tu terbenam dalam lubang. Okey, kita boleh bina tiba-tiba tayar kereta sorong mereka terbenam ke dalam lubang. Okey, kita nampak Okey, bila dah terbenam nak buat apa? Okey, cuba kamu tengok gambar ni. Ni pemuda yang kedua ni, Arif ni, Amin ni, dia dapat idea. Dia tengah berfikir kan, nampak gambar mental kan. Okay, inilah yang kaitnya dengan cari jalan tadi. Okey, macam mana nak bina ayat? Mereka mencari jalan untuk mengeluarkan tayar. Cari jalan mestilah cari jalan nak buat apa? Cari ikhtiar nak buat apa? Untuk keluarkan tayar itu. Boleh ya? Okey, seterusnya gambar yang keempat. Okay, perhatikan gambar seorang tolak, seorang tarik kan. Tolak, tarik, iya. Okey, kita tengok frasa, letak papan di dalam lubang. Ni papan, bawah ni papan. Okey, yang kedua, bulat hati. Bulat hati ni simpulan bahasa. Dan yang ketiga, tekad menarik kereta sorong. Okey, sebelum tu kita tengok apa maksud bulat hati. Bersungguh-sungguh. Jadi apa ayat yang boleh kita bina? Yang pertama, kita namakan orang yang letak papan ni sebagai Amin dan orang yang menarik kereta sorong ni Arif. Okey, kita tengok ayatnya. Amin meletakkan sekeping papan di dalam lubang. Okey, dia letak papan dalam lubang. Siapa yang letak? Amin. Okey, kemudian mereka bulat hati untuk mengeluarkan tayar kereta sorong tersebut. Ni bersungguh-sungguh dah ni. Seorang tarik, yoh. Seorang lagi tolak, yoh. Okey, seorang tarik, tolak untuk keluarkan tayar. Kemudian, okey, Arif tekad menarik kereta sorong itu manakala Amin menolaknya. Arif tekad ni maksudnya bersungguh-sungguh lah. Arif bersungguh-sungguh menarik kereta sorong itu manakala Amin menolaknya. Ini yang cikgu cakap, seorang tarik, seorang tolak. Barulah senang kereta sorong tu nak keluar daripada lubang. Okey, tiba-tiba ada tanda soal. Apa ni? Kalau kamu perhatikan, kamu ikut penceritaan cerita kebun lobak ni, mesti kita kena buat penutup ataupun kesimpulannya. Tadi kita habis dekat Amin dan Arif tolak tarik kereta sorong je kan. Tak ada penutup lagi. Berjaya ke? Tak berjaya ke? Okey, kita kena buat kesimpulan dia. Kesimpulannya macam mana nak buat? Okey. Setelah berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya kereta sorong yang terbenam itu dapat dikeluarkan. Okey, inilah yang dinamakan
kesimpulan ataupun penutup atau kesudahan kepada cerita yang kita cerita tadi. Okey, nampak kan kesinambungan dia satu. Boleh ya macam mana nak bina ayat menggunakan simpulan bahasa? Boleh ya. Okey, senang je. Okey, sekarang kita nak tengok latihan. Dah faham, dah boleh nampak macam mana nak buat, kita tengok latihan. Mana latihan yang perlu dibuat? Muka surat 10 buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 yang warna biru tu ya. Okey, apa yang kita nak buat? Ini paparan dia. Kamu perhatikan gambar yang ada ibu ayam, ada anak ayam. Apa dia buat? Ni, dia cari cacing. Kemudian anak dia pun cuba cari cacing. Hujung-hujung anak dia pun berjaya cari cacing. Okey, kita tengok frasa. Diberi frasa si kuning, anak emas. Si kuning ini merujuk kepada anak ayam. Anak ayam kan warna kuning kan? Cicit tu. Anak ayam kecil-kecil tu warna kuning. Baru menetas dari telur dia. Dia keluar warna kuning bulu dia. Okey. Sekarang anak emas. Simpulan bahasa yang perlu digunakan anak emas. Nanti kita tengok apa maksud anak emas. Kita pergi gambar yang kedua. Frasa yang ada mengajar, mencari cacing, pasang telinga, melihat dengan telitinya. Apa kita nak buat? Berpandukan gambar ni. Yang ketiga pula, terang hati, mudah memahami, mengikut nasihat ibu. Macam mana nak bina? Kita tengok. Dan yang keempat, frasa yang ada dalam gambar keempat, berjaya mencari cacing, besar hati. Okey, kita kena guna semua frasa yang ada ni untuk membentuk ayat yang berkait dengan gambar. Okey, kita nak tengok dulu maksud bagi setiap simpulan bahasa yang terdapat dalam gambar dalam cerita pesan ibu tadi. Yang pertama, anak emas, bermaksud anak kesayangan. Yang kedua, pasang telinga. Pasang telinga membawa maksud mendengar dengan teliti. Dengar sungguh-sungguh, fokus. Yang ketiga, terang hati. Maksud terang hati, mudah menerima pelajaran. Yang keempat, besar hati. Maksud berasa bangga. Okey, nak bina ayat ni, cara mudahnya kita kena tengok siapa si kuning ni buat apa. Okey, macam mana kita nak buat sebenarnya? Okey, cikgu bagi macam ni Gambar pertama tadi, si kuning ialah apa? Masukkan anak emas. Contoh. Ni rujuk pada gambar yang pertama Okey. Gambar kedua tadi, siapa yang mengajar? Ibunya mengajar. Ajar siapa? Ajar mencari apa? Okey. Yang ketiga, si kuning apa? Sambil apa? Tengok balik kepada frasa-frasa yang ada dalam gambar. Isi tempat kosong ni menggunakan frasa yang ada dalam setiap gambar tu. Seterusnya, si kuning apa? Ni gambar yang ketiga tadi ni. Si kuning apa? Okey, dia apa? Sambung ajaran dan apa? Tengok frasa balik saja. Akhirnya, okey, gambar yang keempat, akhirnya si kuning apa akhirnya? Tengok gambar keempat, apa frasa yang pertama dia? Okey, isi di sini. Ibunya apa? Okey, ibunya, tengok frasa melihat kejayaan si kuning. Okey, macam mana kamu nak buat? Kamu salin balik petikan yang kecil ni, petikan pendek ni, isi tempat kosong menggunakan frasa-frasa yang ada dalam gambar-gambar yang diberikan tu. Okey, boleh ya? Mudah saja kan? Ya, kalau apa-apa yang tak faham, boleh terus mesej cikgu, WhatsApp cikgu. Tak ada masalah, cikgu boleh terangkan. Untuk kerja ni, kamu buat minggu depan hantar dengan cikgu. Kita semak dalam kelas nanti. Tak lama dah kan? Okey, sampai di sini dulu pembelajaran kita.
Semoga kamu semua faham apa yang dipelajari. Kalau tak faham boleh terus tanya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.